Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya hadrat jaddina Sayyidil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wasumma ila awari anbiya wal mursalin wa khususan ila bulan ibn mulkan Nabiullah Khidir alaihi salam. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات. شيء لله تعالى لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين الحكمة وافتح علينا من لدنا علما كما فتحنا بسيد النبي بحق طه أبي الكونين وجد الحسنين أبي البر والقسيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم خير يا كريم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya ini jalanan aku menyuarakan supaya sampai kepada Allah dengan dalil keterangan yang sangat nyata daripada basirah, penglihatan mata hati aku dan daripada orang yang mengikuti aku maha suci bagi Allah, bahwasanya kami bukanlah di kalangan orang yang musyrik. Shadaqallahu maulana al-azim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lataftariqu ummati ala 73 firqah fawahidun fil jannah wa 72 fil nar. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ahli sunnati wal jamaah. Rawahu Tabrani. Demi bahawa sesungguhnya diriku Muhammad di dalam genggaman kudrat Allah Ta'ala pasti dan mesti lagi akan berpecah umatku ini 73 puak, dan satu puaknya masuk syurga, 72 puak laki-lakinya masuk ke dalam neraka. Lalu nanya oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka itu satu puak ya Rasulullah? Nabi jawab, orang yang mengikuti sunnah aku dan jemaah daripada kalangan jemaah sahabat dan jemaah ulama. Pertama sekalinya, ribuan dan jutaan terima kasih pada pihak surau Darul Muhajirin. Nah, itu nama surau, kita salah nama surau. Darul Muhajirin, negeri
negeri orang-orang yang berhijrah. Nah, Darul Muhajirin, surau negeri orang-orang yang berhijrah. Mudah-mudahan kita masuk di kalangan orang yang senantiasa berhijrah. Tafakul nama bagi surau orang yang berhijrah, maka kita pun jadi orang yang senantiasa berhijrah. Hijrah ni bukan dengan makna pindah tempat dah. Kalau rumah kita sini suka dah, kalau kita tengok ni dah rumah atas kanan, kita duduk rumah atas udara besar lagi, puluh-puluh tingkat. Rumah tak ada kanan, duduk atas kanan, atap rumah orang, dia panggil apartmen. Orang sini ni duduk atas darat dia, atas kanan, tak perlu duduk pindah kanan dah, suka kan. Tapi yang perlu diperpindahkan ialah diri kita, nafsu kita, daripada nafsu yang jahat kepada nafsu yang lebih baik. Terlebih baik tinggallah nafsu yang lebih sempurna untuk menghadap Allah Ta'ala. Namanya saya bukan mari nak mengajar atau berceramah atau memberi tunjuk ajar, curahkan ilmu, tidak. Karena saya juga masuk di kalangan orang yang masih lagi belajar, dan mudah-mudahan sampai mati pun belajar. Kalau sebab itulah, apa sahaja yang saya sampaikan, sekiranya ada salah silap, lebih-lebih lagi Al-Fatih Ustaz ada sini, kita supaya memberi tunjuk ajar, nasihat, supaya menambahkan lagi ilmu yang sedia ada kurang pada diri saya. Kalau kita dituntut belajar sampai ke mati, bagaimana sabda Nabi, "Utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu sejak mula kita baby sampailah kita mati. Sebab itulah, sekiranya ada salah silap, untuk para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz yang ada di sini, bagi nasihat dan teguran supaya menambahkan lagi ilmu yang sedia ada kurang pada diri saya. Baik, pertama sekalinya saudara-saudari, ini tajuk-tajuk yang sangat berat. Akidah ni sangat berat, susah untuk kita perkatakan, sehingga kalau kita buka mulut ada ramai orang marah. Kalau kita bercakap orang tak kenal. Kalau kita kata orang mula nak pulau. Kerana ni satu paut tentang kepercayaan, tentang pegangan hati, tentang simpulan perkara yang kita kejar, kita yakinkan, kita tanam pacak dalam-dalam di dalam hati kita. Sebab itulah kalau kita bercakap, maka berat juga orang yang nak mendengar pun. InsyaAllah lah, mudah-mudahan kita peringatkan. Walaupun berat, bab ni bab berat. Berat tak berat pun kena bercakap. Kerana apa? Kerana Nabi kata, "Qulil haq walau kana ala nafsika, walau kana ala nafsika." Katakan benda yang hak, benda yang sebenar, walau perkara ni kena di atas diri kita ataupun kena di atas golongan kita, puak kita, kumpulan kita, kelak kita, persatuan kita, partai kita, apa kau kena bercakap. Laki-laki orang yang dengar atau tak mau dengar, itu dia suku masalah. Tapi kita kena rakyat benda sebenar, benda yang hak, tak boleh kita susuk. Kerana orang panggil apa? Bersembunyi, ataupun orang panggil khidman. Khidman ma'anil haq, sukutu anil haq, syaitan akhras. Diam dengan kala yang betul ni masuk dalam jumlah syaitan yang bisu. Kerana gerung ataupun tak berani kita nak mengantarkan perkara yang sebenar. Maka saudara-saudari sekalian, Allah Ta'ala isyaratkan dalam Quran, perkara yang hak ni Allah Ta'ala sebut dengan lafaz mufrad. Idza ja'al haqq wa zahaqal batil. Bila datang perkara yang sebenar ni satu je. Mufrad ni dia panggil, Allah panggil apa dalam bahasa Arab, dia panggil mufrad lah. Bahasa Inggeris dia panggil apa? Kata yang menunjuk kata satu je benda ni. Huruf ke apa dia? Huruf ke apa? Satu je. Idza ja'al haqq, bila datang benda sebenar,
Benda sebenar ni Allah Ta'ala isyarat dengan satu je. Kapan? Wa zahaqal batil, maka hajullah perkara yang batil, perkara yang tidak sebenar, perkara yang palsu, yang tidak benar, bohong, lawa, nipu. Allah Ta'ala isyaratkan dengan lafaz jamak batil. Ini menunjukkan kalau batil banyak dan sebenarnya satu saja. Isyarat inilah i'lan bi khafid, bagi tahu kepada kita secara tersembunyi, wajib atas kita kena cari perkara yang hak, perkara yang sebenar, benda yang betul. Terlebih utama sekali tentang pegangan hati, tentang kepercayaan. Kerana apabila kita mati, perkara yang pertama dihisab oleh Allah Ta'ala di akhirat belum dibangkit pada mahsyar, dalam kubur lagi awal-awal dikirim khaf malaikat bukan nakir untuk nanya soalan biasanya tentang akidah. Yang mana soalan dan jawapan ni telah sedia maklum, bocor kaya ni aku tahu dah. Bukan setakat soalan, bahkan jawapan. Soalannya man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma dinuka, wa man ikhwanuka. Semua soalan ni kita tahu dah. Sedia maklum dah soalannya. Dan jawapan pun kita tahu dah. Allah Rabbi Rabbi Allah, Muhammadun Nabi wa Islamun dini, al-muslimuna ikhwani. Boleh jawab habis dah. Dah padan ke dengan orang panggil hafal gitu? Tak ada. Kalau boleh jawab dengan hafal, tak perlu mari sembahyang kita ya. Tak perlu puasa dah, tak perlu tutup aurat dah. Pakai hafal ya. Esok pakai surah itu keluar. Pakai spendul saja. Masjid surah tak mari. Orang tanya macam mana dia ini, nampak gila sikit ni. Gila tak gila? Beres. Apa dah soalan bukan? Kerenti boleh jawab. Ingat gitu kan dia boleh jawab. Boleh jawab bukan dengan hafal. Dia tak sama dengan biasa anak-anak kita sekarang di sekolah. Sekolah sekarang kena study, kena belajar, kena buat latihan, kena hafal. Masuk exam, insya-Allah boleh jawab. Itu soalan yang tidak bocor. Kalau anak-anak kita belajar di sekolah, ambil exam SPM, soalannya bocor, soalan telah tahu bocor dah soalan. Tapi masuk ke exam, keluar result, result keluar fail, tak dulu. Soalannya bocor, masuk ke exam, keluar result fail lagi. Orang panggil apa ni? Orang panggil bodoh. Bodoh faham ni? Bodoh dah. Bodoh. Orang kita panggil bodoh. Orang kata yang panggil bodoh. Bodoh. Kenapa? Karena soalannya bocor, tapi masuk ke esok tak boleh jawab lagi. Dah kalau kita bayangkan soalan ke esok bocor, bukan setakat soalan, jawapan pun bocor dah. Ni soalan, ni jawapan. SPM. Anak kita masuk exam, esok keluar result fail lagi. Kalau tadi soalan saja bocor. Ni soalan serta jawapan bocor. Masuk ke esok, ambil exam, keluar result fail lagi. Orang nak panggil apa? Tadi bocor. Aku kata yang kasar, yang panggil bocor tak enggak. Kasar. Dah apa gitu? Soalan pun bocor, jawapan pun bocor, keluar result tak perlu lagi. Itu baru soalan biasa dunia. Itu tidak ada masalah pun. Alfi pun boleh kerja sendiri. Ada kamera boleh buka bedak, boleh nego, boleh beki kalau pada beki muncul ikat main dia gabung. Ini masalahnya kalau biasa dalam kubur. Allah Rabbi sepatutnya nak jawab itu bukan main-main. Ini Allah Rabbi, Allah Tuhan. Sekarang dunia ni lidah lah apa ni, tak ada tulan dalam segala anggapan. Hidung pada lagi tulan pada mulut, telinga ni ada lagi tulan pada mulut. Kok paling tak ada tulan lidah. Sebab tu lidah ni sangat cakap. Orang yang boleh cakap 4 jam boleh cakap. Yang nak lidah ni boleh cakap. Tapi nak buat, ayo. Kenapa? Karena tulan bergerak.
Cakap senang, amal tu baik. Nah, lidah ni boleh cakap lah kerana tak ada tulang. Panjang mungkin masa. Ustaz, syarah panjang boleh. Tak masalah. Aku memang tidur lah tu. Tak boleh balik, agak balik. Kalau ada ni. Boleh ceramah panjang. Nah, kerana lidah tak tulang boleh cakap. Tapi nak buat amal ni banyak. Maka sebab tu dunia sekarang ni boleh cakap lah. Allah Rabbi Muhammadun Nabi. Boleh sebut laku gambar sebut. Tapi dalam kubur itu bukan dengan lidah kita jawab yang tak betul yang sekarang ni. Jawab sepatah Allah Rabbi itu dengan pertolongan Allah. Hasil daripada mana? Hasil di dalam dunia ini kita diuji coba dan kita lulus dengan ujian cobaan daripada Allah. Karena Allah Ta'ala sebut dalam Quran, am hasibanna su'ayyitraku amanna wa hum la yuftanun. Manusia menyangka kami membiarkan mereka mengaku, oi kami orang kuat iman, kami kuat iman ni, kami kuat Islam, kami beriman dah pada Tuhan. Padahal mereka tidak dipuji. Ni Tuhan tanya istifham bermakna ingkar. Allah Ta'ala tanya sambil menuntut ingkar. Tentu tidak. Dia orang yang nak mengaku dia orang beriman, dia mukmin, dia percaya pada Allah, akidah dia sah, mesti diuji coba. Mana-mana orang yang dulu dengan ujian Allah, maka dalam kubur baru boleh jawab. Baru boleh jawab sepatah Allah Rabbi. Allah Tuhan, Tuhanku Allah. Tak kira supaya kita ada orang hanya kita. Maka apa laut menu laut tengah hari tadi, kita jawab sepatah. Dua patah paling boleh. Tom Yam. Nah, dua patah. Tom Yam. Senang, tak perlu. Tak letih. Tak mengun, tak pernah. Jawab Tom Yam. Pakai apa lah tengah hari tadi? Tom Yam. Senang. Tapi cuba kita tanya isteri kita, orang rumah kita, orang dapur, nak boleh bersiap Tom Yam berlaman. Dia pergi ke pasar cari barang-barang, kakak nak masuk lauk ayam gabung semua sekali nak boleh bersiap Tom Yam. Yang kita ni makan sini orang tanya sepatah ya awak. Makan apa? Tom Yam. Nah, orang puan kita duduk dapur tadi perlu dua-dua lain. Nak boleh bersiap makan tu. Tapi kita jawab senang je. Tom Yam. Gitu jugalah dengan agama. Dengan akidah ni. Jawab sepatah Allah Rabbi. Tapi nak boleh kau jawab Allah Rabbi, Rabbi Allah, bukan main susah. Bukan main susah. Mesti diuji coba. Apa sebab itulah akidah mesti kita pentingkan. Mesti kita kena belajar sungguh-sungguh. Aku bimbang kita termasuk di kalangan orang yang hanya menyembah Allah, hanya menyembah huruf, menyembah kalimah, menyebut Allah, menyebut huruf, menyebut kalimah. Tanpa mengenal musamma, zat yang dipernamakan nama Allah tadi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harbin. Ramai benar manusia yang menyembah Allah padanya di tepi atas huruf. Bagaimana perlakuan dia? Fa inna asabahu khairun ma'an nabi. Bila mendengar di atas dia perkara yang menyukakan diri dia, kebaikan, kesenangan, maka dia bertenang dengan menyembah Allah. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Wa semua apabila benar perkara yang cobaan, fitnah, susah, maka dia berpaling daripada menghadap Allah. Inilah orang yang rugi dunia dan rugi akhirat. Demikianlah Allah Ta'ala sebut orang yang ruginya sangat nyata. Bagaimana? Tuhan sebut orang ramai orang yang menyembah Allah pada huruf. Allah disebut Allah Akbar, Subhanallah, Salli Fadlul Allah Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh sebut huruf Allah, boleh sebut lafaz Allah, tapi maknanya tidak menjiwai di dalam relung hati dia. Kosong. Ada benda dalam hati. Kau mana dia sujud, dia yang sujud, bukan merasa di dalam hati Allah yang belum sujudkan dia. Kau mana dia rokok, dia rasa dia yang rokok, dia tidak rasa pertolongan Allah merokokkan dia. Kau mana dia baca dah, dia sebut apa, dia tak rasa bahawasanya semua ini datang daripada Allah dan kembali kepada Allah.
Nah, dia hanya pada sebut nama Allah. Kosong hati dia daripada hakikat Allah. Ni orang panggil orang yang menyembah Allah di atas huruf. Bagaimana sikap dia? Inna asabat apa? Wa inna asab apabila dia kena inna asabul khair. Inna asabul khair ma'an nabi. Bila mengena kepada dia perkara yang kebaikan. Oleh kerana dia air nampak istiqamah ni mari surah haji. Dulu sibuk, sekarang ni nampak semayang nombor surah. Tak cuti pun dulu. Ya dah dulu kita dah lepeng. Anak pun sab-sab. Pecing pun pecing dah. Nak sibuk apa lagi lah. Senang dah hidup ni. Kita ngadap Tuhan lah pula. Ada. Bila kena kalau yang menyenangkan dia mengadap terdengar. Khairut ma'an nabi. Terdengar dengan Allah. Wa inna asabathu fitnatu qalaba ala wajhihi. Apabila Allah Ta'ala uji cuba dengan perkara yang tidak menyukakan dia, yang menghanyutkan dia, yang memenatkan dia, yang menyusahkan dia, maka dia berpaling daripada istiqamah menyembah Allah. Warna apa lah ni? 45 hari surah ni. Dan iman anak aku cek tu UPSA. Lah dah tahun ni lah dari UPSA atau tuition. Tengah tu maaf. Kalau kali tu SPM dia ada diambil lip sokong tuition tak ada nama surah. Yang boleh biar putih yang cakap tu subuh kata gigi. Biar boleh speaking orang putih bahasa English tu biar orang putih pun tak faham apa yang cakap. Allah biar bin sanggup bayar bin. Sampai kita lupa surah, lupa tanda masjid. Tak sempat mari tengok masjid ni buku kodok yang tak lupa program. Ribut dia dengan benda yang Allah Ta'ala uji. Dia kata wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah Allahu indahu ajrun azim. Ketahui olehmu bahawasanya segala anak bina kamu dan harta kamu yang banyak itu ialah fitnah, cobaan. Batu cobaan ujian ini bukan hanya kadar perkara yang kita tidak kenal, duka cita, azab, tidak. Ujian juga termasuk perkara yang menyenangkan, yang mensukakan hati kita, yang menyenangkan hati kita. Kalau nikmat berupa dengan ibadat sekalipun dia panggil ujian. Karena dunia ni Nabi kata darul ibtilah, negeri tempat cuba. Maka segala benda Allah Ta'ala karunia di atas muka dunia bukan untuk bumi sungguh dah, tapi untuk dicoba, untuk diuji, untuk tahu siapa yang paling beriman. Apa yang ini sedap itu Allah Tuhan saya sungguh kan. Aku mereka tak sampai sebulan 10 ribu masuk, juta-juta duit pada akaun bank. Allah Tuhan alhamdulillah lah. Saya sungguh Tuhan ya Allah, saya sungguh kan. Nego dada. Saya pada bakok nego bendahara. Murah suruh mengikut orang. Tuhan saya senang boleh buat rumah 4 kita. Boleh mewah di kereta, kereta sport car apa semua sekali. Tapi ini ujian daripada Allah, bukan pemberian semua. Balik ngaji Mesir, ngaji Baghdad, ngaji Jordan, ilmu Allah. Tak wakil kita suruh ngahimah ibu kita. Banyaknya. Rasa senang, rasa selamat. Kalau kita tak pada ustaz, kalau panggil ustaz. Surga ada. Bukan pemberian Allah Ta'ala, itu ujian. Ada satu benda yang Allah Ta'ala bagi sengerti sungguh hakiki atau muka dunia, melainkan semua dalam bentuk ujian. Maka kita lah yang mesti betul hati menangkapi setiap apa yang dapat pada kita. Kita semayang apa kita semayang, maka kita lah riak menjuta kabur sum'at. Tak ada ikhlas, ada ikhlas dalam hati kita. Tapi mesti pahala aman dari itu. Kita zakat, kita sedekah, kita nampak ni harta kita, dermawan sungguh ni kita, nak murah hati dengan kita, habis pahala kita. Kita tak nampak daripada Allah nyata di kita kembali pada dia. Tak nampak gitu. Tak berhakikat dengan hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tak selamatlah kita. Inilah sebab agama kita ajar awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal dalam agama kita
adalah mengenal hukum sifat Allah. Nah, mengenal Allah Ta'ala bukan dengan makna kenal seumpama kita, karena Allah Ta'ala bukan seperti kita. Makhluk mesti kita kena cari, bila jumpa baru kenal. Itu orang panggil tertib makhluk. Allah Ta'ala tidak begitu. Allah Ta'ala mesti kita kenal dulu, barulah boleh cari dan barulah berjumpa. Nah, kita kena kenal dulu. Sekarang ni ramai orang nak cari Tuhan. Nah, duduk dalam bergelombang maksiat, tiba-tiba nak taubat mengaji tempat hakikat-hakikat. Ambuh ni mari surah masjid ni, dia kata ustaz hak mengajar surah masjid ni ilmu kulit, ilmu zahir. Kita nak para hakikat, para boleh kenal Tuhan selalu cepat, tak perlu pakai kitab-kitab. Sekali ngatik boleh jumpa Tuhan. Dia pun ngatik lah ada gelap. Nah, bila lama sangat ada gelap ngatik, tiba-tiba rasa pinang. Nah, rasa pening nampak cerah-cerah. Dia kata Allah, jumpa Allah semalam. Nah, dalam bentuk cahaya. Nah, ada ni gitu kan. Kalau mari royak kita lagi tu kata dia tu bukan Tuhan, dia kata. Ubi tak kamar hok pening tu nak muntah pening. Dia mula dok ngatik lagi. Macam-macam jenis lah ni orang. Tak mau mari surah, tak mau mari masjid ni, nak mengaji mana? No, rumah-rumah tak sah dia kata. Pengajian tak sah bukan beri. Ada ni, nak cuci martabat hati ni kena bayar. Bayar. Senang orang panggil Tuhan nak cuci hati kita. Semakin kuat bayar, semakin banyaklah Tuhan cuci hati kita. Nah, hingga mana? Hingga tempoh pulaknya Rasul ni tak habis lagi lah ni. Ada lagi Rasul. Ada ni pokok panggil apa, pemuda kahfi kau apa. Angka dia bukan sedikit. Di Selangor saja ni berapa ribu dah mengikutnya. Soalnya sahabat Ambo ni pernah pergi tempat orang gitu. Cara rakyat sepekerja dia, rakyat sekerja dia dulunya ada gitu. Sekarang pada dia percaya Nabi ni masa ada lagi lem. Bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ada lagi lem, tak. Kalau percaya Nabi Muhammad ada lagi lem, tak. Nabi Muhammad ada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mati pada alam dunia. Tapi ada di barzakh. Ni percaya Nabi lain daripada Muhammad. Ada lagi. Mari mana Nabi dia? Pada jauh, cuba jauh Indonesia. Nabi dia Indonesia. Mari sini mengajar. Di mana tempatnya? Dekat USJ, main di USJ tadi. Dia cari Rasul. Ada situ Rasul. Ini hayal ni. Dia mengajar, dia kata kita sirat ada. Siratal mustaqim ni makna apa? Siratal mustaqim ni gerak sekali gerak. Dan nabi-nabi ni ketika mana Nabi Adam Islam ni bangkit. Nabi Adam tak ada, Islam pun jatuh. Nabi Nuh pula Islam bangkit. Nabi Nuh tak ada, Islam jatuh. Nabi Idris pula ada, Islam bangkit. Jatuh, bangkit. Siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan Nabi Muhammad tak ada satu tak jatuh semua dia. Buat psikologi gitu. Tak jatuh semua gerak. Mestinya naik pula. Ni ada Nabi lagi. Ada seorang lagi Nabi. Ramai mana orang ikut. Anak muda pun ikut ramai. Siapa kau orang dia mari nak mengaji tempat kita, dia kata ustaz mengajar ni, ustaz mengajar ni kalau mengarah umur ilmu kulit. Kita nak isi dalam kulit untuk tahu, untuk buat mengaji. Memanglah ulama sufi ada sebut ilmu syariat ni ilmu kulit. Ilmu akhlak, ilmu hakikat, makrifat ni ilmu isi. Tapi kulit bukan makna untuk dibuat tahu. Untuk mengawal isi. Dia comel dalam. Orang jual buah-buah yang tepi jalan, dia tak jual isi saja, kulit-kulit dia jual. Maka sebab tu kita kena beli buah-buah. Kulit kena beli, isi kena beli. Kulit kena tahu, kena isi pun kena. Bawah doyan tu. Kena kulit, kena isi.
kulit ambil untuk buka, isi ambil untuk makan. Kalau tak kena tu, hanya isi bau busuk, siung kulit, comel duri, kita makan duri-duri. Darah api mula-mula. Apa sebab itulah, kedua-duanya kena ada. Ini syariat dan hakikat keduanya kena ribu sekali. Ini jalanan Nabi SAW. Syariat dan hakikat mesti berkepala modalnya dengan makrifat. Bagaimana